Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa beserta dengan staf mentadbiran Masjid Baitul Mahabbah, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah seperti kebiasaan pada Jumaat minggu yang keempat, kita bersama-sama membaca daripada kitab Ar-Rahim Al-Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, berkisah tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang lalu telah kita nyatakan di antara yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah ialah perintah dan keizinan untuk mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW tidak menunggu lama dan Nabi mengutus beberapa sahabat yang terlibat dalam beberapa operasi ketenteraan, sama ada yang dikehendaki daripada peperangan itu untuk mengambil semula harta milik umat Islam. Yang kita tahu, kebanyakan sahabat daripada kalangan muhajirin, bila mana mereka berhijrah ke Madinah Munawwarah dalam keadaan mereka bersusah payah dan mereka terpaksa meninggalkan harta benda mereka di Mekah Mukarramah, dan harta benda mereka itu dirampas oleh orang-orang musyrikin. Lalu bila mana Nabi telah pun berada di Madinah, membina kekuatan dan kerajaan di Madinah, datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW yang kita namakan sebagai Sariyah. Adapun peperangan yang disertai oleh Nabi dinamakan sebagai Ghazwah. Telah kita nyatakan beberapa siri peperangan yang mana kesemua peperangan tidaklah terjadi, tidaklah tercetus pembunuhan di antara satu dengan yang lain. Antaranya ialah telah kita sebutkan tentang Sariyah Saiful Bahar, Sariyah Rabi' dan juga Ghazwah Al-Abwa, yang mana kesemua peperangan ini tidak berlaku. Sehinggalah tuan-tuan, yang pentingnya dalam ibadat sirah baginda kita menyebutkan akan peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan Badar Al-Kubra ini sebelumnya terdapat di beberapa rentetan peperangan sebelum itu. Antaranya boleh kita sebutkan pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah. Sebelum berlakunya peperangan Badar Al-Kubra terdapatnya Ghazwah Safawan. Ghazwah Safawan ini berlaku kerana seorang musyrik Mekah namanya Qurs bin Jabir Al-Fihri bersama satu angkatan kecil tentera musyrikin telah menyerbu ladang ternak di Madinah dan merampas sebahagian binatang ternakan milik orang-orang Madinah. Rasulullah bersama dengan 70 sahabat mengejar angkatan Qurs bin Jabir ini. Tetapi bila mana Nabi SAW dan para sahabat tiba di sebuah lembah yang bernama Safawan, yang terletak tidak jauh daripada Badar. Badar ini merupakan tempat yang beberapa kilometer daripada Madinah Munawwarah. Dan Badar ini pada hari pentadbiran daerah Badar ini di bawah takluk kota Madinah Munawwarah. Tetapi bila mana Nabi dan sahabat telah sampai di Safawan ini, Rasulullah tidak dapat menjejaki Qurs bin Jabir yang mencuri
unta milik orang-orang Madinah. Tetapi Nabi SAW kemudian bila mana mendapati mereka telah pun melarikan diri, jadi Nabi pulang tanpa berlaku sebarang peperangan, dan dinamakan peperangan ini sebagai peperangan Badar As-Sughra. Badar As-Sughra merujuk kepada pra-peperangan sebelum peperangan yang sebenar. Tercetus kerana adanya orang musyrikin yang diketahui oleh Qurs bin Jabir ini mencuri binatang ternakan orang Madinah. Tetapi tidak terjadi peperangan ini kerana mereka telah pun berjaya melarikan diri. Kemudian bulan berikutnya, pada bulan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, terdapatnya ghazwah dinamakan sebagai ghazwah ataupun ghazwah Dhi Al-Ushairah. Ghazwah Al-Ushairah ini, tuan-tuan, ialah Nabi SAW keluar bersama dengan 150 orang muhajirin. Dan info tambahan, sebelum tercetusnya peperangan Badar Al-Kubra, kebanyakan operasi ketenteraan Nabi hanyalah melibatkan orang-orang muhajirin. Nabi SAW tidak ingin mengambil risiko orang-orang Ansar yang ketika itu baru saja Islam untuk berkorban, tetapi lebih ditekankan kepada orang-orang muhajirin kerana mereka hendak mengambil harta mereka yang dirampas oleh orang-orang musyrikin. Pada peperangan Dhi Al-Ushairah ini, Nabi keluar bersama dengan 150 orang muhajirin. Mereka keluar dengan 30 ekor unta yang ditunggang secara bergilir-gilir. Sehinggalah apabila Nabi sampai di sebuah tempat namanya Dhi Al-Ushairah, kerana Nabi SAW ingin memintas kafilah dagang Quraisy yang baru saja balik daripada Syam. Kita sebutkan sebelum ini, tuan-tuan, bumi Syam ini merupakan tempat yang selalu menjadi perniagaan orang-orang Mekah. Bila mana mereka nak pergi ke bumi Syam, pastilah mereka akan melewati Madinah Al-Munawwarah, kerana Madinah ini berada di titik pertengahan di antara bumi Syam dan juga Makkah Mukarramah. Dan bila mana ada rombongan perdagangan daripada Makkah berada di Syam, kalau mereka ingin berpatas pula ke Makkah Mukarramah, pastilah mereka akan melewati Madinah Al-Munawwarah atau kawasan yang berada di sekitar Madinah. Maka Nabi SAW pada awalnya ingin memintas kafilah dagang Quraisy. Tetapi bila mana Nabi telah pun sampai di tempat namanya Dhi Al-Ushairah, didapati rombongan itu telah pun berlepas beberapa hari lebih awal. Inilah rombongan yang Rasulullah keluar semula untuk mencarinya ketika mereka pulang dari Syam. Dan inilah merupakan rombongan yang Nabi SAW meminta sahabat follow up maklumat berkaitan dengan mereka. Jadi daripada kafilah inilah nanti akan tercetusnya peperangan Badar Al-Kubra. Tetapi kita tinggalkan sebentar, kerana pada bulan berikutnya, pada bulan Rejab, setelah mana Dhi Al-Ushairah ini, tidaklah Nabi berhasil untuk memintas rombongan kafilah Quraisy. Lalu Nabi pulang semula ke Madinah. Dan pada beberapa bulan setelah itu, iaitu pada bulan Rejab. Bulan Rejab, tuan-tuan, merupakan salah satu bulan yang terhormat yang kita sebutkan beberapa kali dalam kesempatan baru ini, iaitu di antara yang menjadi budaya jahiliyah yang dikekalkan sehinggalah walaupun datangnya Islam, iaitu mereka menghormati bulan-bulan yang terhormat, tidak boleh melakukan sebarang pertempuran atau peperangan pada keempat bulan yang terhormat, iaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta bulan Rejab. Dan perkara baik diteruskan oleh Nabi, perkara yang tidak bercanggah dengan kepercayaan, bahkan menampilkan moral dan juga akhlak yang tinggi, maka dikekalkan oleh Nabi. Seperti contoh, meneruskan tradisi pada bulan-bulan haram, yang mana merupakan budaya tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Pada 4 bulan ini mereka tidak melakukan sebarang pertempuran. Begitu juga adanya perjanjian yang dikekalkan walaupun Nabi telah membawa risalah Islam, iaitu ataupun satu yang dinamakan sebagai perjanjian Al-Fudul, Hilful Fudul. Hilful Fudul ialah perjanjian yang dimeterai oleh orang-orang Mekah ketika Nabi berumur sekitar 20 tahun, bahawa perjanjian di kalangan pemuda-pemuda Mekah ingin menegakkan keadilan dan ingin membalas kezaliman, walaupun orang yang dizalimi itu, orang yang dizalimi itu bukanlah daripada kalangan orang Mekah, dan orang yang zalim itu ialah dari kalangan orang Mekah, tetap
mereka tidak akan berpihak kepada orang Mekah yang menzalimi orang lain. Maka perkara ini tetap dibawa oleh Nabi SAW, kerana keadilan itu merentasi agama dan bangsa, lalu dikekalkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan bulan-bulan yang terhormat ini tetap diteruskan bila mana Nabi SAW dilantik jadi Nabi dan Rasul. Pada bulan Rajab pada tahun kedua Hijrah, peristiwa yang boleh kita ingati ialah satu Sariyah. Sariyah ini ialah satu kumpulan kecil yang diutus oleh Nabi dan tidak disertai oleh Nabi, namanya Sariyah, iaitu Sariyah Nakhlah. Sariyah Nakhlah. Nakhlah merupakan nama tempat yang terletak jauh daripada Madinah Al-Munawwarah, kira-kira 470 km daripada Mekah Mukarramah. Adanya tempat namanya Nakhlah. Dalam peperangan ini Nabi SAW memutuskan seorang yang bernama Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Siapakah Abdullah bin Jahsh ini, tuan-tuan? Beliau merupakan saudara kandung kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh merupakan salah seorang isteri Nabi SAW. Dan yang menjadi kelainan Zainab ini berbanding dengan isteri Nabi yang lain ialah Zainab sendiri ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memerintahkan Nabi untuk berkahwin dengan Zainab. Dan pada muka surat yang kedua dalam juzuk yang ke-22 menceritakan tentang hal sedemikian. Dan setelah mana Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, menceraikan Zainab, setelah mana berlalunya tempoh iddah Zainab binti Jahsh ini, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memerintahkan Nabi akan berkahwin dengan Zainab untuk menghilangkan kepercayaan orang-orang ketika itu bahawa anak angkat ini statusnya sebagaimana anak kandung. Lalu bila mana perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab bin Jahsh membantras pemikiran orang-orang jahiliyah bahawa anak angkat ini sama statusnya dengan anak kandung. Jadi Zainab bin Jahsh ini, tuan-tuan, merupakan isteri Nabi yang mana saudara kandung bagi Zainab ini namanya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Beliaulah yang dilantik oleh Nabi SAW bersama dengan 12 orang lelaki muhajirin, di mana setiap dua orang mereka ini bergilir-gilir menunggang seekor unta. Dalam operasi ini Nabi SAW telah memberikan kepada Abdullah bin Jahsh sepucuk surat. Sudah tentu surat itu dikarang oleh penulis Nabi SAW. Nabi menyampaikan isi kandungan dan ditulis oleh seorang sahabat ini. Kerana kita tahu bahawa Nabi merupakan ummi, tidak membaca, tidak menulis, sebagai bentuk kelebihan kepada Nabi agar tidak ada yang mendakwa bahawa Al-Quran itu karangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan salah seorang penulis baginda menulis surat kepada Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW memerintahkan supaya surat itu tidak dibuka oleh Abdullah bin Jahsh, melainkan dia telah melepasi 2 hari daripada perjalanan dalam Sariyah Nakhlah ini. Dan Nabi ketika memutuskan Abdullah bersama dengan sepucuk surat, Nabi telah menitipkan pesanan, dan kamu berjalan selama 2 hari, dan selepas 2 hari barulah boleh dibuka surat yang dikarang ataupun yang telah pun disampaikan kepada Abdullah bin Jahsh, kiriman daripada Nabi SAW. Lalu sehinggalah Abdullah bin Jahsh pun keluar daripada Madinah, sehinggalah dia sampai di tempat namanya Nakhlah, dan kebetulan telah pun 2 hari perjalanan. Maka dibukalah surat yang diutus kepada Abdullah bin Jahsh ini, pesanan daripada Nabi SAW. Maka apakah titipan Nabi dalam surat itu? Iaitu surat itu berbunyi, wahai Abdullah bin Jahsh, apabila engkau membaca suratku ini, maka teruslah berjalan sehinggalah ke tempat yang termekah dan Taif, iaitu di Nakhlah. Di Nakhlah inilah intiplah rombongan dagang Quraisy dan kumpulkan intel dan maklumat berisikan berkaitan dengan kafilah dagang yang berada di sana. Itulah merupakan hasrat Nabi SAW agar mengintip kafilah ataupun rombongan perdagangan Quraisy sepanjang mereka berada di sana. Lalu kemudian setelah membaca surat itu, Abdullah bin Jahsh pun menyatakan bis-sam'i wa ta'ah, aku dengar dan aku taat wahai Rasulullah. Kemudian beliau memberitahu akan sahabat-sahabatnya yang lain mengenai isi kandungan surat tersebut. Dan Abdullah bin Jahsh tanpa memaksa mereka, memberikan option kepada mereka, kalau mereka ingin meneruskan bersama dengan beliau, maka merupakan pilihan yang baik.
kerana kemungkinan mereka akan mati syahid. Tetapi bagi mereka yang takutkan akan hal sedemikian, takut akan kematian, maka dibenarkan mereka untuk kembali semula ke Madinah Munawwarah dan tidak ada celaan kepada mereka. Kerana ini merupakan pilihan yang diberikan kepada mereka oleh Abdullah bin Jahsy. Sama ada kamu nak teruskan ekspedisi bersama dengan aku, dan kemungkinan kamu akan mendapat syahid, ataupun kamu boleh sahaja pulang semula ke Madinah Munawwarah. Maka setiap daripada 12 orang yang bersama-sama dengan beliau ini ditanya akan pandangan mereka, dan akhirnya mereka seberat suara mengatakan akan pergi bersama dengan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, meneruskan perjalanan itu seperti apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Sariyah Nakhlah ini, dua orang daripada mereka, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan yang kedua ialah Utsbah bin Ghazwan, bahawa kehilangan ataupun diuji akan kedua ini di tengah perjalanan itu kehilangan unta mereka telah pun hilang, dan mereka terpaksa berundur daripada rombongan Abdullah bin Jahsy, menjadikan jumlah hanyalah seramai 10 orang ditambah dengan Abdullah bin Jahsy. Asalnya 12 orang tuan-tuan bersama dengan Abdullah bin Jahsy, tetapi disebabkan kehilangan 2 ekor unta tadi milik Utsbah bin Ghazwan dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadikan mereka terpaksa untuk berundur daripada meneruskan perjalanan. Berbakilah hanyalah 10 orang. Dan di pertengahan perjalanan itu Abdullah bin Jahsy pun meneruskan, sehinggalah mereka ternampak satu rombongan dalam Quraisy yang membawa sejumlah barang dagangan berupa anggur kering, lauk pauk dan juga aneka jenis barangan perdagangan. Itulah yang berada pada kafilah tersebut, dan jumlah mereka sedikit berbanding dengan bilangan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Dalam rombongan itu terdapat seorang yang bernama, ini merupakan kafilah dagang musyrikin Quraisy. Dan dalam rombongan itu terdapat seorang yang bernama Amru al-Hadrami, dan ada juga yang bernama Uthman dan Naufal. Uthman dan Naufal ini merupakan adik-beradik anak kepada seorang yang bernama Abdullah bin Al-Mughirah, yang merupakan musyrikin Quraisy di Mekah. Dan ada seorang bernama Al-Hakam bin Kaisan, seorang khadam daripada kabilah namanya Bani Al-Mughirah. Lalu kemudian bila mana mereka mendapati rombongan ini, maka mereka berbincang apakah tindakan selanjutnya. Kerana sama ada dibiarkan akan mereka ataupun ditangkap kafilah Quraisy ini. Tetapi mengapakah mereka terhalang daripada untuk terus membuat keputusan, tuan-tuan? Kerana bukankah pada hari itu mereka berada pada bulan Rajab, dan bulan Rajab merupakan bulan yang terhormat yang tidak boleh dilakukan sebarang pertumpahan darah dengan sengaja. Kerana itu adanya perbincangan di kalangan mereka. Kebetulan pada hari itu merupakan hari yang terakhir, sama ada mereka nak terus melancarkan peperangan, menyerang kafilah Quraisy itu, ataupun mereka terpaksa menunggu keesokan harinya. Kerana keesokan harinya merupakan bulan yang lain, bulan yang baru, bukanlah mereka berada dalam bulan yang haram. Tetapi posibiliti yang besar sekiranya mereka membiarkan pada malam itu, menjadikan kafilah Quraisy ini akan terlepas dan akan masuk semula ke kota suci Makkah Mukarramah, lalu hilanglah peluang mereka. Maka kemudian mereka berbincang, tuan-tuan, dengan perkataan mereka, sekarang kita berada di hari terakhir bulan Rajab, di antara bulan-bulan yang terhormat. Kalau kita memerangi mereka, berarti kita menceroboh kesucian bulan haram. Tetapi kalau kita biarkan mereka, mereka akan terlepas masuk ke Mekah. Setelah perbincangan di kalangan mereka, dan perlunya ada perbincangan ketika mana kita bermusafir, dan di antara bilangan yang terbaik kita bermusafir ialah lebih daripada 2 orang, sekurang-kurangnya 3 orang. Dan dilantik seorang ketua dalam perjalanan itu, dalam permusafiran kita. Dan sebarang keputusan itu perlulah dibincangkan secara sebulan suara. Walaupun kemungkinan di antara ahli dalam musafir itu ada yang berbeza pandangan, tetapi akhirnya bila mana mereka bermesyuarat, maka kata putus itu ditentukan oleh pemimpin. Dan akhirnya setelah mana perbincangan dilakukan, mereka bersetuju dan meneruskan peperangan ataupun untuk menyerang kafilah Quraisy tadi. Sehingga dalam serangan itu seorang tentera Islam di kalangan 10 orang tadi telah pun melepaskan anak panah dan terkena seorang yang bernama Amru al-Hadrami.
Dan Amr al-Hadrami saya sebutkan tadi merupakan salah seorang daripada kafilah Quraisy. Dan panahan itu terkena kepada Abu al-Hadrami, lalu dia mati, meninggal dunia. Dan juga pasukan Abdullah bin Jahsy berjaya menangkap dua orang yang namanya Uthman dan juga Al-Hakam. Dan Uthman dan Al-Hakam ini berjaya ditangkap oleh mereka. Adapun Naufal yang merupakan saudara kepada Uthman tadi terlepas pulang semula ke Mekah Mukarramah. Maksudnya tadi tuan-tuan, rombongan ini mempunyai 5 orang. Dan Amr al-Hadrami, Uthman dan juga Naufal dan juga Al-Hakam bin Kaisan. Okey, 4 orang. Yang terbunuh ialah Amr al-Hadrami. Kemudian yang terlepas balik semula ke Mekah bernama Naufal. Adapun Uthman dan juga Al-Hakam, mereka ini berjaya ditawan oleh pasukan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Lalu kemudian mereka membawa barang dagangan yang dirampas ini bersama dengan 2 orang tawanan ke Madinah. Mereka telah pun mengasihkan siap-siap harta rampasan perang tadi. Dikira apa yang dirampas mereka itu sebagai ghanimah. Ghanimah merupakan harta rampasan perang, yang mana harta rampasan perang ini dihalalkan kepada Nabi SAW. Ada pada syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, syariat Rasul terdahulu, maka Nabi dan Rasul tidak boleh menerima harta rampasan perang. Tetapi pada syariat Nabi SAW dihalalkan oleh kepada Nabi Muhammad menerima ghanimah, menerima harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan pembahagiannya. Pada awal juz yang ke-10, kalau kita baca ayat yang pertama pada juz ke-10 membicarakan tentang pembahagian harta rampasan perang yang ditentukan kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah fa'anna lillahi khumsa. Yang pertama bagi Allah, yang kedua kepada Rasulnya, kemudian yang ketiga kepada kerabat yang terdekat, yang keempat ialah kepada anak-anak yatim, dan yang kelima kepada fisabilillah. Maka inilah merupakan ghanimah yang diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahukah kita, ghanimah pertama yang berjaya dimiliki oleh umat Islam ialah pada peperangan Sariyah Nakhlah ini. Sariyah Nakhlah inilah merupakan perolehan ghanimah pertama dalam sirah baginda Nabi SAW. Dan mereka pun membawa ghanimah tadi pulang ke Madinah Munawwarah. Sesampainya mereka di Madinah Munawwarah, maka diberitahu kepada Nabi SAW tindakan mereka. Lalu Nabi SAW tidak bersetuju dengan tindakan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy merupakan ijtihad beliau. Walaupun Nabi SAW murka kepada apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi pandangan ataupun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy itu merupakan satu yang dihormati. Dan Nabi SAW kadang-kadang memberikan ruang ijtihad itu kepada para sahabat. Dan kalau menyalahi apa yang merupakan pendirian Nabi, maka akan ditegur oleh Nabi SAW, seperti mana kisahnya. Kan Nabi SAW memberikan peluang kepada Abdullah bin Jahsy, tetapi bila mana Abdullah bin Jahsy membuat keputusan dan keputusannya itu salah, maka ditegur oleh Nabi SAW. Tetapi ada kadang-kadang Nabi SAW memberikan peluang kepada sahabat. Contohnya kita akan melalui pada masa akan datang adanya peperangan namanya Bani Quraidah. Nabi SAW mengungkapkan satu arahan, tetapi difahami oleh sahabat dengan 2 pemahaman. Nabi SAW menyatakan, janganlah kamu solat melainkan telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ada sahabat yang mengambil literal perkataan Nabi, lalu mereka tidak solat melainkan telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Tetapi ada kelompok sahabat yang kedua mentakwil perkataan Nabi, maksudnya Nabi meminta untuk kita bersegera sampai. Tetapi bila mana masuknya waktu solat, tetap kita akan solat di mana kita berada. Dan kedua-duanya diberikan ataupun kedua-duanya diperakui keputusan mereka oleh Nabi SAW. Tetapi dalam konteks apa yang berlaku pada Abdullah bin Jahsy ini, kan, telah pun mencabuli kehormatan yang berada pada bulan Haram, walaupun merupakan hari yang terakhir, tetap Nabi SAW tidak bersetuju dengan tindakan Abdullah bin Jahsy, walaupun ada keuntungannya kepada umat Islam. Lalu kemudian Nabi menyatakan, aku tidak menyuruh kamu menyerang dalam bulan haram. Lalu Nabi SAW menangguhkan tindakan terhadap barang dagangan dan juga tawanan yang dibawa ke Madinah Munawwarah. Barang dagangan itu ghanimah yang pertama. Yang kedua ialah tawanan tadi.
Nabi SAW menangguhkan keputusan apakah yang ingin dilakukan kepada kedua perkara ini. Dan secara tidak langsung apa yang berlaku ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh dan teman-temannya, menjadikan peluang untuk orang-orang musyrikin melemparkan tompahan kepada Nabi SAW. Boleh kita sebutkan ia sebagai bola tanggung kepada orang-orang musyrikin untuk menyerang peribadi Nabi SAW. Menyatakan Nabi dan juga para sahabat telah mencabuli kehormatan yang berada pada bulan haram. Kalau sebelum ini tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi ialah tuduhan yang tidak berasas. Contohnya mereka menyatakan Nabi SAW menyatakan berhala kita ini tidak boleh melakukan apa-apa. Dan jauh di sudut sanubari mereka juga bersetuju dengan kenyataan itu, bahawa berhala yang disembah itu sebenarnya statik berada di tempatnya. Begitu juga dengan pemikiran-pemikiran khurafat yang lain. Jauh di lubuk sanubari mereka juga membenarkan kata-kata Nabi SAW. Pelbagai tuduhan dilemparkan, tetapi mereka juga sebenarnya juga yakin bahawa tuduhan itu merupakan palsu semata-mata. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh ini merupakan peluru kepada orang-orang musyrikin untuk menyerang Nabi SAW. Mereka menyatakan bahawa Nabi dan juga umat Islam telah mencabuli kebaikan yang ada pada bulan yang terhormat ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat daripada surah Al-Baqarah sebagai menjelaskan situasi yang telah berlaku. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan apakah yang telah berlaku, yaitu firman Allah, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apakah boleh untuk berperang pada bulan-bulan yang terhormat, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Apakah hukumnya berperang pada bulan-bulan yang terhormat ini? Maka jawapannya, katakanlah wahai Muhammad, qul qitalun fihi kabir. Peperangan dalam bulan itu adalah dosa besar. Maksudnya ialah umat Islam gentleman, bahawa kesalahan itu diakui akan kesalahannya. Mereka tidak berdolak-dalik menyatakan itu merupakan kesilapan daripada kalangan umat Islam kerana menyerang pada bulan yang terhormat. Tetapi dalam masa yang sama, Al-Quran tidak terus menyalahkan tindakan Abdullah bin Jahsh. Tidak menjadikan Abdullah bin Jahsh ini bermotivasi rendah, motivasi down, disebabkan mereka telah pun dimurkai oleh Nabi SAW. Kalau datangnya ayat Al-Quran yang menyalahkan mereka juga, pastilah kemungkinan semangat mereka akan menuduh. Tetapi Al-Quran Al-Karim ingin meningkatkan moral mereka, bahawa kesalahan mereka itu tetap kesalahan. Tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tetapi qul qitalun fihi kabir. Peperangan bulan terhormat sudah tentu merupakan kesalahan, tetapi yang lebih besar kesalahan daripada itu ialah wasadun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'inda Allah. Tetapi kata Allah, menghalang, menyekat orang Islam dari jalan Allah dan menghalang orang daripada mengunjungi Baitullah, dan juga perbuatan menyekat orang ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya lebih besar dosanya daripada sekadar membunuh pada bulan-bulan yang terhormat. Ini merupakan ayat yang telah pun mempertahankan Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu bersama dengan pasukannya. Diakui kesalahan mereka, tetapi dalam masa yang sama Allah menyatakan perbuatan orang-orang musyrikin jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan tindakan Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Kerana mereka telah menghalang orang daripada masuk ke Makkah Mukarramah, dan mereka mengusir para sahabat keluar daripada tempat mereka sendiri. Maka dosa ini jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan tindakan Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu akbaru min al-qatl. Ini merupakan ayat yang biasanya kita sebutkan. Dan kalau ada orang melemparkan tuduhan palsu, lalu diingatkan padanya, jangan kau fitnah orang, kerana fitnah ini dosa yang lebih besar daripada membunuh. Namun tuan-tuan, perlu kita perbetulkan bahawa fitnah yang dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ini maksudnya ialah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik, dosa yang jauh lebih besar daripada membunuh. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat ini ada sebab penurunannya, iaitu tindakan Abdullah bin Jahsh. Walaupun bukanlah Abdullah bin Jahsh, tetapi ahli peperangan itu yang membunuh daripada kalangan orang musyrikin,
dosa itu lebih kecil berbanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin menyembah berhala di sekitar Kaabah Al-Musharrafah. Jadi itulah merupakan sebab pengenalan ayat Al-Quran ini, iaitu al-fitnatu akbaru min al-qatl, merujuk kepada syirik itu jauh lebih besar dosanya daripada membunuh. Dan ayat ini menjelaskan tentang dengan terang bahawa gembar-gembur yang dibuat oleh orang musyrikin untuk menimbulkan keraguan mengenai tindakan para pejuang Islam itu tidak ada asasnya. Dan setelah mana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi SAW pun membebaskan dua tawanan tadi. Dua tawanan yang telah ditangkap tadi yang bernama Al-Hakam dan juga Uthman bin Abdullah bin Al-Mughirah telah pun dilepaskan semula. Dan mereka berdua kembali semula ke Mekah Mukarramah. Ada pun seorang yang terbunuh tadi, maka Nabi SAW membayar dia. Dia ini apa? Tebus ataupun pampasan. Nabi SAW membayar pampasan kepada keluarga si mati. Dan dahulunya nilai bagi satu nyawa ini, walaupun nyawa ini tidaklah boleh ditukar dengan wang ringgit, lebih berharga. Tetapi sebagai ada juga pampasan yang diberikan, ialah satu nyawa itu diukur nilainya dengan 200 ekor unta. Dan satu ekor unta mungkin pada hari ini nilainya sehingga 10,000. Mungkinlah jumlah yang diberikan itu lebih kurang di Indonesia dalam 300,000. Dan itulah pampasan yang diberikan oleh Nabi SAW terhadap kematian yang disebabkan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi demikianlah Sariyah dan Ghazwah yang berlaku sebelum peperangan Badar. Kejadian yang berlaku dalam operasi yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsh ini sedikit sebanyak telah pun meninggalkan kesan, antaranya telah pun memberikan kerisauan kepada orang-orang musyrikin akan kekuatan pasukan Nabi SAW. Sementara itu, selepas peristiwa operasi Abdullah bin Jahsh ini, Allah Subhanahu Wa Taala pun mewajibkan berperang kepada umat Islam. Kalau sebelum ini sekadar diberikan keizinan untuk mereka mempertahankan diri mereka, tetapi setelah operasi keterkaan Abdullah bin Jahsh ini, datangnya perintah Allah agar mereka berjihad, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Dan perangilah kerana menegakkan dan pertahankan agama Allah yang memerangi kamu. Yang dimaksudkan ialah kafir harbi. Kafir harbi ialah kafir yang memerangi umat Islam, yang membenci dan juga melakukan kezaliman yang nyata kepada umat Islam. Maka ketika itu wajiblah umat Islam untuk mempertahankan diri mereka. Dan kalau terbunuh sekalipun, maka mereka ini dianggap sebagai syahid dunia dan akhirat. Kerana syahid itu terbagi kepada tiga. Ada yang dinamakan sebagai syahid dunia dan akhirat, maka ini merupakan tingkatan syahid yang tertinggi. Dan mungkin pada hari ini kita boleh lihat contohnya ialah saudara-saudara seakidah kita yang berada di Gaza. Maka mereka ini dianggap sebagai syahid dunia dan akhirat. Kalau mereka mati sekalipun, dikafan, tidak dimandikan mereka dan tidak dikafankan mereka, melainkan dengan pakaian sedia. Kerana itu keistimewaan kepada mereka, syahid di dunia dan akhirat, maka itu merupakan tingkatan yang paling tinggi. Adapun tingkatan seterusnya ialah mereka yang syahid akhirat, iaitu mereka yang meninggal dunia ketika mana dalam bencana, contohnya lemas, contohnya terbakar dalam satu bangunan, dan juga mereka yang tertimbus dengan bencana alam, maka mereka ini dikenali dengan syahid akhirat. Dan juga boleh difahami juga ialah mereka ataupun ibu-ibu yang melahirkan anak, dianggap ketika itu mereka sedang berjihad. Dan kalaulah mereka meninggal dunia dalam keadaan ketika melahirkan anak mereka, maka mereka dianggap sebagai syahid akhirat. Cuma yang membezakan syahid akhirat ini, mereka tetap dikafarkan, tetap mereka dimandikan dan disolat jenazahkan ke atas mereka. Berbeza dengan syahid dunia dan syahid dunia dan akhirat. Adapun yang ketiga ialah mereka yang syahid di dunia sahaja, iaitu mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lalu meninggal dunia, tetapi malangnya niat mereka itu bukan kerana Allah, tetapi semata-mata ingin mendapat pujian dan penghormatan di kalangan manusia. Dan ayat yang kita sebutkan ini ialah ayat untuk berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menentang mereka yang menzalimi, khasnya daripada golongan kufar yang sentiasa memerangi umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengingatkan, wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas dalam peperangan. Hatta ketika dan mana dalam peperangan sekalipun, adanya etika peperangan yang perlu dipatuhi oleh setiap umat Islam. Dan tidak membunuh kanak-kanak, tidak membunuh wanita-wanita, tidak membunuh orang yang tua, dan tidak dibakar
akan sumber penghidupan mereka seperti sumber air dan sebagainya. Maka inilah merupakan garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam ketika peperangan. Dan insyaAllah tuan-tuan, inilah merupakan permulaan tercetusnya peperangan Badar Al-Kubra yang kita sentuh pada kesempatan akan datang. Sesungguhnya di antara peperangan yang perlu kita ingati yang banyak iktibar padanya, dan di antara iktibar di dalam kita mempelajari sirah baginda Nabi SAW ialah mengetahui setiap peperangan yang disertai oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, saya kira setakat itu yang boleh dibincangkan bersama. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.